ada beberapa tema yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Tapi yang pertama yang perlu kita terangkan kepada kanak-kanak ialah bagaimana pokok itu tumbuh, apa dia tumbuh-tumbuhan. Buku ni, Tree Have Leaves and Other Questions About Plants. So kita boleh gunakan buku-buku ini. Contohnya kita boleh tunjuk. Tapi buku-buku begini biasanya anak-anak taska tadika tak boleh baca kan. Jadi cikgu kena baca dulu supaya dia ada kefahaman. Dan kita boleh tunjukkan kepada kanak-kanak bahawa pokok ni datang dari berbagai-bagai jenis dan ada daun, ada buah dan juga bunga. Dan kita juga boleh terangkan kepada kanak-kanak bahawa daun ni bukan mestinya warna hijau. Ada juga daun yang berwarna jingga, ada yang kuning ya. Jadi daun sendiri ada berbagai-bagai warna. Dan yang paling penting ialah kita nak tunjukkan kepada kanak-kanak bagaimana pokok tumbuh kan. Dan biasanya pokok tumbuh sama ada juga pokok yang tumbuh dari batang, tapi banyaknya pokok tumbuh daripada biji benih. Jadi dari mana datangnya biji benih? Ialah daripada buah. So biji benih itu ditanam di dalam tanah dan perlahan-lahan dia akan tumbuh. Inilah proses pembesaran tumbuh-tumbuhan tu. Dia tumbuh akar dulu. Kena ada akar. Sebab apa ada akar? Sebab akar ni dapat menyerap air untuk beri minuman kepada pokok. Lepas tu batang dia naik dan dia perlukan cahaya matahari. Sebab cahaya matahari inilah yang akan membantu pokok untuk membuat makanan melalui daun yang dipanggil sebagai proses fotosintesis. So kepada cikgu-cikgu di luar sana, pastikan bila kita nak memperkenalkan sesuatu tema kepada kanak-kanak, pastikan kita sebagai pendidik faham bagaimana proses sesuatu tema tu dipilih. Kalau kita cakap pasal tumbuh-tumbuhan, jadi kita sendiri mesti mempunyai kefahaman tentang proses tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Okay? Dan untuk meningkatkan lagi kefahaman kanak-kanak, kita boleh buat aktiviti menanam pokok. Macam biji-biji benih ni boleh dibeli di mana-mana pun ada, atau kita boleh ambil daripada pokok-pokok yang sedia ada dalam kawasan rumah kita. Dan jadi kita boleh kita boleh tanam. Dan salah satu cara dia, ini ada yang Opaje jumpa yang ini yang kita boleh beli di kedai lah kan. Sebenarnya ni adalah tanah yang dimasukkan dalam ni dan kita perlu letakkan air. Dalam air tu kita boleh tabur biji benih ni, katakan ni terung. Terung kalau dia perlu dia kena gantung-gantung kan, cili ke. Kita boleh tabur biji benih dalam ni. Lepas tu kita siram air, biar sampai tumbuh dia punya benih tu. Lepas tu barulah kita letak di luar. Dan yang paling penting ialah proses dia. Jadi di situlah kemahiran awal sains, awal matematik dapat dirangsang kepada kanak-kanak. Sebab mereka bukan sahaja menanam pokok, tetapi mereka juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang semua aspek berkaitan dengan proses menanam pokok. Tadi kita dah belajar tentang macam mana pokok tumbuh kan, guna biji benih, tanam dalam tanah, lepas tu ada tumbuh akar sedut air, lepas tu perlukan matahari. Jadi tumbuh-tumbuhan ni macam kita juga perlu makanan, minuman untuk tumbuh. So sekarang Opaje nak cerita tentang bunga, tapi kita tak tanam bunga sebab kita dah tanam pokok dah tadi kan. Yang kita boleh masih menggunakan elemen bunga tu untuk mengajar kanak-kanak tentang sesuatu konsep. Contohnya ni kayu ni kan. Melalui kayu ni kita dapat belajar, kanak-kanak dapat belajar tentang tentang tekstur. Tekstur kalau Melayu kata tekstur. Jadi permukaan, sebab setiap permukaan tu ada berbeza-beza tekstur dia. Jadi bagaimana kita nak pastikan kanak-kanak dapat menggunakan deria sentuhan mereka untuk kenal berbagai-bagai permukaan yang berbeza. Okey, yang next punya pula ialah kita menggunakan barang permainan yang biasanya kita panggil sebagai manipulative toys. Kenapa dia dipanggil manipulative toys? Ialah sebab kanak-kanak boleh manipulate, dia boleh buat macam-macam kan, sebab dia ada banyak dan dia ada berbagai-bagai bentuk kan. Macam ni dia
kita guna yang berbentuk macam bunga. So kanak-kanak dengan cara tak langsung boleh belajar tentang ada bunga macam ni, ada bunga warna. Jadi first dia boleh belajar tentang warna-warna dalam bunga. Kemudian kalau untuk kemahiran motor halus, ya, kanak-kanak boleh dapat meningkatkan ya kemahiran koordinasi mata dan tangan mereka apabila mereka mencantumkan bunga-bunga ni. Jadi maknanya ini adalah koordinasi. Mungkin bagi kita orang dewasa dia agak mudah, tapi tidak bagi kanak-kanak, kan? Okey, selain daripada kita buat aktiviti mencantum, kita juga boleh guna bunga-bunga ni untuk kanak-kanak belajar ataupun memahami tentang warna, perbezaan warna. Jadi belajar kita suruh dia asingkan warna, bunga tu mengikut warna yang sama. Kita suruh dia masukkan merah dalam bekas merah. Jadi di sini dari permainan ini anak-anak dapat kenal warna. Selain daripada tu, kita boleh juga, kalau anak yang dah besar macam tadika contohnya kan, kita boleh ajar dia mengira. Cuba kira ada berapa warna merah, bunga merah. Dia kira 1, 8. Ada 8 bunga merah. So anak-anak sekarang dah belajar tentang konsep banyak dan sedikit. So, selain daripada kita kenalkan anak-anak dengan buah-buah, bawa pergi pasar tadi semua, dia buat jus dan sebagainya, tapi untuk meningkatkan kemahiran literasi, contohnya untuk dia tahu nama buah-buah yang dia dah makan ke, dia dah beli ke, dia dah tengok, kita boleh buat aktiviti puzzle. Ni ialah puzzle di mana kanak-kanak dapat mencantumkan nama buah-buah tu mengikut bentuk yang sama. Okey, macam mana kita nak main? Jadi kita buka, kita suruh anak-anak tu cantumkan. Kita buka banyak-banyak, kita letakkan. Dan bila nak suruh cantum, campur-campur semua ni, suruh dia cari ya. Contohnya kita nak cari buah grapes. So dia mesti pastikan ya, sebab this is a puzzle buah. Kan? Nampak tak gambar buah dan juga perkataan grapes. G-R-A-P-E, grape. Bila kanak-kanak dah berjaya mencantumkan ya perkataan dan juga gambar seperti lemon, banana, apple, pear, orange, grape. Jadi kita boleh minta dia padankan. Kita boleh guna buah-buah plastik. Kalau buah betul ada lagi bagus ya. Macam ni dia tahu dah ni sama, ni buah pear. Jadi dia boleh letak dekat dengan buah pear. Jadi dengan ini anak-anak lebih faham ya. Jadi inilah cara kita nak memperkenalkan tema kepada kanak-kanak supaya mereka lebih berminat untuk memahami apa yang sedang mereka pelajari melalui aktiviti-aktiviti yang berbeza. Okey, so itu sahaja untuk tema tumbuh-tumbuhan kita. Nanti Opa J akan share lagi tema-tema yang lain. Okey, bye.